komputer. Okey, start. Kita nak belajar puisi moden Erti Hidup Berarti oleh Teo Wei Sing. Okey, nanti kalau sempat kita belajar lagi satu Sejadah Rindu. Nanti bila kita jumpa kita buat rumusan dan juga tata bahasa dengan lebih banyak. Okey, mari tengok comel. Erti Hidup Berarti oleh Teo Wei Sing. Okey, sajak nukilan Teo Wei Sing. Nukilan membawa maksud hasil karya. Okey, kata lain bagi nukilan ialah hasil karya. Itu nukilan. Teo Wei Sing, umur 33 tahun. Pada waktu beliau menulis sajak inilah, beliau merupakan seorang guru bahasa Melayu di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Putih. Okey, jadi Tanah Putih dekat Kelantan sana. Okey, dekat Kelantan. Okey, ini termuat. Termuat maksudnya dimasukkan pada halaman. Kalau dia tak guna muka surat, dia can use the word halaman. Okey, 18 dan 19, Antologi Sejadah Rindu. Okey, 3 rangkap sajak masing-masing ada 7 baris, 19 baris dan 11 baris. So dia cuma ada 3 rangkap saja. Okey, baris 7 pada rangkap 1 yang jelas menunjukkan bahawa sajak ini menggarap. Menggarap ialah menghimpunkan. Menghimpunkan. Keluhan membawa maksud, okey, rasa hati yang okey tidak seronok ataupun tidak gembira. Jadi kalau gembira tu gembiralah, happy lah. Kalau keluhan ni mesti rasa yang negatif. Jadi keluhan ni sudah menunjukkan word itu negatif. Apalah saya ni, ada anak ke saya tak ada anak? Apalah saya ni, suami saya tak balik-balik rumah. Macam tu. Itu ialah keluhan seorang tua yang sunyi. Jadi ini cerita dia, okey, iaitu sajak Erti Hidup Berarti. Dia kata erti ialah maksud. Perkataan erti, cikgu bagi definisi dulu. Erti ialah maksud. Meaning, hidup berarti. Hidup berarti berbawa maksud. Hidup yang ada maksud. Meaningful of life. Jadi, sajak oleh Teo Wei Sing. Jadi, Wei Sing ni nak tanya, dia kata, apa maksud hidup yang berarti? Kalau you kata, apa maksud hidup yang gembira? What is the meaningful of life? Dia cakap macam tu. Jadi ini sajak dia. Mari kita tengok satu demi satu karya beliau ya. Okay. Boleh tak? Ada tak yang tak faham? Kalau tak faham terus hentikan cikgu. Ataupun hantar je apa-apa soalan, nanti cikgu akan cuba jawab. Kalau cikgu tak tahu, kita cuba tanya kawan-kawan lain yang tahu ya. Okay, kita cuba. Maksud rangkap demi rangkap. Okay, jadi ingat ya, Teo Wei Sing. Okay, nama penulis Teo Wei Sing. Sajak tajuk Erti Hidup Berarti. Apa maksud? Erti, sepatutnya dia jarak sikit. Hidup berarti. Berarti, apa yang dimaksudkan dengan hidup yang bermaksud ataupun hidup yang bermakna. Aku satu orang. Selalu didatangi. Didatangi ialah dihampiri. Oleh malam yang sepi. Sepi ialah sunyi. Sunyi, hening. Hening, bening. Bening. Sunyi, sepi, hening, bening. Sama. Dan you mesti ingat, ini adalah merupakan perlambangan di dalam sajak. Jadi dalam sajak selalu menggunakan lambang. Kalau kita gambarkan malam. Malam menggambarkan suasana yang sangat tak best. Kalau siang kan terang benderang, lebih baik. Kalau sunyi menggambarkan sepi. Sama, lagi satu word lagi, sepi. Samalah, ni sepi dah ada dah. Sepi, sunyi, hening, bening, sama. Jadi dia buat satu lambang. Kalau saya kata usianya sudah senja, membawa maksud dia sudah sangat tua. Senja ni about 7 PM. 7 malam kan? Maksudnya dah habis hari siang, dah nak sampai malam. Malam, bila malam tu matilah maksudnya, habis. Okey. Sambung yang berikutnya. Itu perlambangan ni macam mana? Bagai. Bagai ialah seperti. Bagai ialah seperti. Kalung. Kalung ni ialah rantai. Dia ada dua. Kalau orang Melayu ni, dia ada panggil dua benda. Satu rantai. Kalau orang putih panggil chain. Satu lagi kalung. Kalung ni ialah necklace.
Apa beza? Kalau rantai ni dia panjang. Panjang tu kita panggil labuh. Contoh mak kamu ada rantai besar, panjang sampai ke perut. Jadi itu rantai. Tapi kalau dia kalung, dia hanya duduk ngam-ngam saja dekat leher ni. Ngam-ngam dekat leher ni. Okay? Jadi itu kalung. Jadi seperti kalung. That means ini leher dia, benda tu melilit dekat leher dia. Ngam-ngam pada leher dia. Yang melingkari ni maksudnya yang melilit, melingkar. Di leherku, leher ialah neck ni, tengkuk, tidak berubah, never change pada keesokan hari. Keesokan hari maksudnya hari esok tu, tomorrow tu sama. Malam ni dah sunyi, esok pun sunyi. Siapa yang akan datang menjengukku? Menjenguk ialah menziarahi. Menziarahi. Keluhan, kata lain bagi keluhan iaitu rintihan. Ini semua word yang menggambarkan negatif. Seorang tua yang sunyi. Jadi dia cakap macam ni, tengok dulu. Yang maksud ni nanti dia tak beritahu, tapi cikgu beritahu. Kalau dia kata apakah yang dimaksudkan dengan rangkap pertama sajak tersebut? Ini jawapannya. Maksud rangkap pertama sajak tersebut, warga tua melalui malam sunyi yang sama. Saban. Saban ialah setiap. Waktu ialah masa. Tiada perbezaan berlaku kerana terus berharap supaya ada yang sudi. Sudi maksudnya sanggup. Okey, menziarahi. Kata lain bagi ziarah ialah melawat dan bertanya khabar. Jadi apa berlaku? Dia duduk seorang dekat rumah. Kemudian waktu siang memang sunyi. Tapi sekurang-kurangnya ada bunyi kenderaan dekat jalan, kemudian ada bunyi kicauan burung, kemudian dia nampak cahaya yang terang benderang. Bila malam, burung-burung semua dah tidur, tak ada dah bunyi kicauan lagi. Kemudian orang pun dah tidur, kereta-kereta pun dah tak ada bunyi lagi. Lalu dia duduk seorang, gelap, kemudian dia sunyi rasa. Dia rasa sangat sunyi. Kesunyian itu seperti satu kalung membelit pada leher saya. Dia pun cakap sunyinya, sunyinya. Cepatlah habis malam ni. Saya mahu siang, boleh nampak tak? Okey? Dan bila tiba waktu siang, rasa sunyi itu masih ada. Kemudian dia tertanya-tanya dalam dirinya. Ada tak siapa, anak saya ada beberapa orang, ada tak satu orang yang akan datang untuk melawat saya dan tanya, mak dah makan? Mak masak apa lauk hari ni? Boleh nampak tak? Mak ada apa-apa nak beli? Boleh faham? Ingat ya, suatu hari nanti bila kamu sudah bekerja, mungkin kamu tak bekerja di Kuala Lumpur lah, mungkin rezeki kamu ada dekat mana? Dekat Pening. Jadi kamu pun duduk di Pulau Pinang sana. Ada abang kamu lagi seorang duduk dekat London, lagi jauh. Kakak lagi seorang duduk New Zealand. Kamu duduk mana? Pening. Mak duduk mana? KL. Okay, mak bukan nak duit. Okay, jadi hari-hari kalau boleh call mak sekejap. 5 minit pun jadilah tanya, mak dah makan? Mak masak apa? Boleh faham tak? So ibu akan rasa dia dihargai, dia disayangi. Boleh faham? Tak, kalau you duduk dekat lagi lah, ya, sebelum you pergi kerja, you singgah dulu rumah mak you, boleh nampak makan breakfast sama-sama. Okay? Mari tengok. Sekarang dia tengok cerita mak dia. Keheningan. Kan tadi cikgu kata hening. Hening ni apa? Hening, bening. Bening lagi sunyi, lagi sepi. Semua menggambarkan keadaan yang sangat sunyi. Tasik. Tasik tu ialah POND. Boleh nampak dah? Tasik. Lake. Lake pun boleh. Okay? Tasik. Jadi dia pergi tengok ada tasik ke air. Tasik tu dia tengok. Dia nampak tasik. Sunyinya. Kehijauan rumput. Rumput ialah rumput lah. Keras lah. You tahulah. Okay. Hijau. Hijau ni pun satu pelambangan. Merujuk kepada sesuatu yang baharu. Jadi sesuatu yang baharu. Lambang dia ialah hijau. Lambang dia ialah hijau. Jadi dalam sajak dia selalu menggunakan warna sebagai perlambangan. Kalau warna putih, putih lambang apa? Suci. Putihnya hatimu ibu seputih salju. Jadi salju tu ialah salji.
Salju tu ialah salji. Mana ada salji warna biru, merah, tak kan? Dia warna putih. Jadi hati ibu tu sangat suci. Okay? You sayang dia ke, you tipu ibu ke, ibu tetap sayang you. You pandai, ibu sayang. You sederhana pandai, ibu sayang. You tak pandai pun ibu sayang. Boleh faham tak? Macam tu. Warna putih. Kalau warna merah, dia menggambarkan semangat yang berkobar-kobar. Boleh nampak? Semangat yang bersungguh-sungguh berkobar-kobar. Kalau warna apa lagi? Warna ungu. Okay, purple. Warna ungu melambangkan kecewa. Kekecewaan. Cikgu saya suka warna ungu. Boleh faham? Tapi memang dalam sajak itu lambangnya. Ungu. Okay. Kehijauan rumput hanya menjadi bayangan. Okay. Bayangan ni ialah satu macam impian. Okay. Suatu yang tak nyata. Boleh nampak? Satu yang tidak nyata. Di penjuru, penjuru ialah sudut. Penjuru juga dipanggil sebagai pojok. Pojok. Kalau cikgu kata, di pojok kelas kamu terdapat sebuah meja. Jadi dekat tepi penjuru kelas kamu tu ada sebuah meja. Macam tu, boleh faham tak? Jadi di pojok, pojok ialah penjuru, sudut. Ruang, ruang ialah kawasan, zaman, zaman ialah masa. Cinta, cinta ialah kasih sayang. Cinta ialah kasih sayang. Dalam rahim, rahim ni ialah tempat letak bayi. Tempat letak janin. Janin ni ialah fetus. Kalau you belajar dalam biologi disebut fetus. Jadi waktu kita kecil, kita duduk dalam rahim mak kita. Jadi apa yang mak makan, kita akan makan. Jadi itu sebab kalau seandainya ibu tu pregnant, kemudian ibu tu demam, pergi jumpa dengan doktor. Doktor pun bagi ubat. Ubat yang doktor bagi tu, dos dia memang sangat kecil. Kebiasaannya tak akan menyebabkan ibu yang demam tu pulih. Kalau Panadol pun dia punya kekuatan dia katakan yang tu 500 gram, yang tu mungkin 200 miligram saja. Boleh faham? Jadi susahlah ibu nak pulih. Sebab kita tak boleh bagi dos yang kuat. Sebab kalau dos tu kuat, nanti bila ibu telan Panadol tu, boleh faham tak? Memang ada uterus. Uterus tu dia macam filter. Kemudian nanti dia bersambung kepada bayi. Melalui tali pusat. You tahu tak? Ada satu dekat perut you tu ada pusat. Kalau you tak ada pusat, you tak boleh hidup. Sebab pusat tu ialah yang menyambungkan antara you dengan mami you. Boleh faham tak? Dengan mami you. Jadi apa berlaku? Cinta dalam alam rahim dilupai, lupa, dah tak ingat dah. Waktu kecil mak letak kita dalam perut, boleh faham tak? Mak pergi mana? Mak pergi kerja mana? Mak bawa. Mak tidur, mak bawa. Mak makan, mak bawa. Boleh faham tak? Bila kita besar, kita ada makanan sedap, kita makan. Kita tak ingat mak kita. Boleh faham tak? Jadi itu dia nak cerita. Dari sulung. Sulung ialah anak pertama. Anak first, kita panggil sulung, alung. Ditendang, tendang ialah sepak. Kena sepak, macam bola. Okay? Sepak. Football tu. Ke bongsu. Bongsu ialah anak yang last. Dari angah, angah ialah second. Tengah, anak tengah. Jadi orang Melayu macam tu. Kalau anak pertama kita panggil alung. Bukan tahi long, bukan lubang telinga besar tu. Okay? Ceti tu bukan. Alung bukan. Alung tu maksudnya anak sulung. Angah, anak tengah, anak kedua. Dan bongsu tu biasa kita panggil adik. Dari angah ditendang ke sulung balik. Tendang balik ke abang dia. Ku cari erti hidup. Mak dia tadi, orang tua tadi, cari apa erti hidup aku. Apa makna kehidupan aku. Apa maksud aku ni masih hidup. Menderita. Menderita membawa maksud sengsara. Sengsara. Sengsara ni derita. Yang amat sangat. Mengerang. Mengerang kesakitan. Okay. Mengerang ni ialah bunyi. Bunyi akibat terlalu sakit. Bunyi akibat terlalu sakit. Contoh, kamu demam. Kalau kamu demam biasa, mak bagi makan Panadol. Lepas kamu dah makan nasi sikit, porridge ke, kamu makan Panadol. Kemudian kamu pun tertidur. Tidur macam tu. Okay? Kemudian kamu tidur biasa je. Boleh faham? Mak pun letak cool fever sini atau tuala basah dekat kepala you. Boleh faham tak? Nanti bila you bangun, you rasa, oh dah sihat sikit. Nak pergi mandi. Tapi kalau demam you sangat kuat. Contoh 39 degrees, 39.5. Boleh faham tak?
Bila dah bagi makan Panadol ke ubat ke, bila sakit tu terlalu kuat, boleh faham tak? You macam tak sedar. You tak sedar. Orang kat luar tengok you menggigil-gigil. Bila panas terlalu tinggi, dia akan mula menggigil. Boleh nampak? Bila you menggigil, you tahu tak apa berlaku macam ni. You menggigil. Ke macam ni. Kemudian ada bunyi. Itu mengerang. You tak sedar. Bunyi tu you tak, bukan you sendiri. Bukan. Bunyi itu sendiri yang datang. Jadi itu ialah bunyi orang yang mengerang kesakitan. Itu orang terlalu sakit. Berdiri tanpa ruang. Betul, saya duduk di rumah kamu. Saya berdiri di rumah kamu. Boleh nampak? Dalam rumah kamu, saya berdiri di sini. Tetapi sebenarnya, I have no space. Tak ada ruang, tak ada space untuk saya pun. Boleh faham tak dalam rumah ini? Okey, cuba tengok. Apa maksud rangkap dua? Okey, apa maksud rangkap dua? Tengok ya. Kebahagiaan bersama anak pinak. Anak pinak maksudnya anak yang ramai. Kalau bukit, bukau. Kalau banyak bukit, kita panggil bukit bukau. Kalau ada banyak gunung, gunung ganang. Kalau ada banyak anak, anak pinak. Hanyalah suatu impian yang tidak kesampaian. Impian yang tidak kesampaian membawa masuk cita-cita. Boleh nampak? Yang gagal, tak mampu, tak dapat. Anak-anak seolah-olah ialah seperti tidak menghargai pengorbanan ibu bapa yang menjaga mereka sejak dalam kandungan. Kamu cakap, mak betul lah jaga kita dalam perut. Ayah apanya? Hey, you hati-hati. Mulut you cakap hati-hati. Ayah ni ialah satu jenis orang, seseorang, boleh nampak tak? Yang kelihatannya seperti tidak peduli. Dia tak peduli kau buat apa. Boleh nampak? Dia seperti tak ambil tahu tentang hal kamu. Tapi trust me, ayah tahu semua yang kamu buat. Kenapa? Sebab ayah selalu cakap dengan ibu. Boleh faham tak? Dan topik mereka ialah kamu. Boleh nampak? Semua yang mak kamu tahu tentang diri kamu, ayah kamu tahu. Cuma dia pretend like don't know. Okay? Ayah selalu kelihatan macam tegas. Tapi dia ialah orang yang selalu menangis di belakang kamu. Dia ialah seorang yang kelihatan hebat dan kuat, boleh faham tak? Walaupun di pejabat tadi, dia baru dimaki hamun oleh bosnya. Boleh faham tak? Dia ialah satu orang yang tidak pernah mengeluh, penat bekerja, boleh nampak? Mencari rezeki. Jadi kalau ibu mengandungkan anak, boleh nampak? Ayah ialah orang yang sangat resah memikirkan, okay, bagaimana kandungan itu nanti dilahirkan, apa yang hendak diberi makan. Boleh faham? Bagaimana dengan pendidikan anak-anak. Jadi kita perlu menghormati kedua-duanya. Okay? Bukan ibu saja, ayah juga. Sedap dalam kandungan, ibu membawa kita dalam perut, ayah mencari rezeki. Mereka saling menolak untuk menjaga ibu bapa. Jadi bila ibu tu dah tua, seorang ibu dah tua, dah tak larat lagi untuk bangun, untuk masak makan, apa berlaku? Anak first, mak telefon, Along, boleh tak mak nak duduk dekat rumah Along? Bolehlah mak, nanti Along datang ambil. Along pun letak mak. Baru seminggu duduk dekat rumah Along, Along call anak kedua, Angah. Angah, Along ni banyak kerja tau. Kau lah pula jaga mak. Boleh nampak? Yelah. Okey. Angah dia pun dihantar dari Along, hantar ke Angah. Sekejap lagi baru duduk, tak sampai 1 minggu, Angah call adik pula. Anak yang ketiga. Adik, dah lama dah mak duduk kat rumah aku ni. Dah 4 hari dah, boleh faham? Kau pula jaga mak. Aku sibuk ni, boleh nampak? Nanti adik baru duduk berapa hari. Mak, boleh tak mak? Duduk dekat rumah Along. Adik ni sibuk tau mak. Adik ada meeting ni. Boleh nampak? Hantar pula ke rumah Along. Jadi mak dia macam bola. Kena sepak sana, kena terajang sini, hantar sana, hantar sini. Boleh faham tak? Aku berdiri tanpa ruang. Aku menangis, menderita, mengerang sakit. Boleh nampak tak? Jadi bila aku sakit sendirian di dalam bilik. You bayangkanlah, saya cuma nak cakap satu benda je. You ingat tak? Waktu you kecil dulu, bila you demam, boleh nampak? Mak akan bawa you jumpa doktor misalnya. Bila mak bawa you jumpa doktor, ada tak? Mak duduk free-free sambil main handphone, duduk dekat luar klinik tu, kemudian mak suruh kau masuk sendiri dalam bilik doktor tu. Tak kan? Kalau kau kecil, mak dukung kan?
Kau kata tak larat, mak tak boleh jalan ni demam. Mak dukung kau, boleh nampak, walaupun kau tu lebih besar daripada mak kau, boleh faham tak? Kemudian mak beritahu dengan doktor, anak saya sakit macam ni, macam ni. Sampai kau besar sekarang kan. Kalau kau demam, pergi jumpa doktor, mak cakap, cuma masuk sendiri, mana tengok. Tak nak mak, tak nak masuk. Nanti bila dah masuk jumpa doktor, doktor tanya sakit apa? Kau pandang mak kau. Nanti mak akan jawab, dia sesama doktor, dah berapa lama? Doktor kata, dah 4 hari doktor, boleh faham. Okey, itu cerita kau. Sekarang cerita ibu. Akhirnya kamu membesar. Jadi siapa? Jadi manager. Jadi siapa? Jadi orang hebat. Pagi ni ada meeting pukul 9. Mak ada appointment dekat hospital. Boleh faham? Mak cakap, saya hantar mak dekat depan hospital. Lepas tu saya terus pergi pejabat. Ya, mak balik sendiri. Tahu mak? Mak tahu kan ambil teksi. You faham tak? Okay? You faham tak apa yang cikgu nak cerita pada you? Itu mak kita. Boleh faham? Itu ibu kita. Bila tiba hari rawatan ibu kita, walau ada besar mana punya meeting sekalipun, tinggalkan. Boleh faham tak? Kalau dulu mak boleh buat, kita pun mesti boleh buat. Sepatutnya kita parking kereta. Kalau nak hantar mak sampai depan hospital, parking kereta. Tunggu bawa mak jumpa dengan doktor. Boleh faham? Jangan buat macam tu. Okay? Jadi dia nak gambarkan bagaimana anak-anak dia, okay, tak sayang dia. Sampai dia rasa hidup dia tak ada arti. Last paragraph. Aku bagi mereka. Aku ni maksudnya ibu tadi. Si ibu tadi atau si bapa yang tua tadi. Bagi mereka. Siapa mereka? Mereka tu ialah anak-anak dia yang Along, Angah, adik tadi. Anak-anak dia. Tiada makna. Boleh nampak dah? Tak ada arti, tak ada maksud. Inilah orang yang melahirkan kamu antara hidup dan mati. Trust me. Tak ada orang pun boleh jamin Puan lahirkan anak, Puan mesti hidup. Jutaan wanita mati kerana melahirkan anak. Jutaan wanita mati kerana lahirkan anak. You cakap apa? Saya sakit kepala, cikgu. Okay, you can hold your head. I feel stomach ache. Saya sakit perut. You can hold your stomach. Tapi bila you kata saya sakit mahu melahirkan, the whole part, seluruh body ni, seluruh badan ni sakit, dan kesakitan itu kita tak boleh gambarkan kepada kamu. Rasa sakit tu cuba you tengok bagaimana kajian, seperti berapa puluh tulang dipatahkan serentak. Itu rasa sakit mahu melahirkan anak. You tak tahu nak hold mana, dan rasa sakit itu datang 5 saat sekali sampai tak boleh nak sedut nafas. Jadi itu. Aku bagi mereka, aku ibu tadi, bagi anak-anakku, tak ada erti, tak ada maksud. Anakku, bakaku, anak saya, keturunan saya. Baka ialah keturunan. Okay, baka ialah keturunan. Sekejap. Okay. Okay, anakku, bakaku. Jadi anak saya, keturunan saya. Baik setia mahupun derhaka. Jadi ada anak ya Comel, dia sangat setia. Dia baik je, dari kecil-kecil dia baik. Boleh faham? Okay, dia kecil-kecil lagi dia dah baik. Yang cakap kamu lah boleh nampak baik. Mak kata tuition online. Boleh faham. Sepatutnya waktu ni boleh main game. Patutnya waktu ni boleh makan-makan, tidur. Tapi kamu tuition. Kamu baik. Boleh faham? Ada anak yang setia. Ada anak derhaka punya, boleh nampak. Mak cakap A, B. Mak bagi duit, bagi yuran tuition. Dia tak bagi tuition. Dia pergi lepak-lepak dekat KFC. Boleh faham tak? Mak bagi handphone, boleh nampak. Untuk belajar, bagi komputer. Dia pergi tengok porno. Boleh nampak tak? Benda-benda hamsa contohnya. Dia lawan, mak dia cakap A, dia kata B. Mak dia kata B, dia buat tengok C. Boleh faham tak? Itu. Semoga disirami. Semoga tu ialah doa. You tengok bagaimana hati seorang ibu ataupun bapa. Semoga ni ialah doa. So kalau kawan kamu cakap pada kamu, happy birthday ya. Semoga you sentiasa gembira. Maksudnya dia doakan kepada Tuhan. Okay, kita harap you akan, okay, Tuhan jaga you dan Tuhan akan bagi you kebahagiaan. Jadi doa. Baik anak dia yang memang baik ataupun anak dia yang selalu melawan. As a parent, sebagai ibu, sebagai ayah, dia tetap mendoakan. Disirami, watering, boleh nampak. Benih. Benih ni ialah seed, sesuatu yang baru nak muncul jadi pokok. Boleh faham tak? Keinsafan. Insaf ialah kembali ke jalan yang benar.
Kembali ke jalan yang benar. Yang benar kata lainnya iaitu yang lurus. Okay. Back on the right track. Jadi ingat ya, kalau satu orang budak tu dia dulu kecil nakal, tak semestinya dia besar nakal. Ada je budak yang kecil nakal, besar tu baik. Tapi kalau biasanya budak yang baik dari kecil macam kamu, besar dia semakin baik. Nanti kalau you dapat anak you double baik. Dia memang macam tu. Okay? Semoga disirami benih keinsafan. Jadi kalau anak saya tu kalau dia derhaka, tak jaga saya dengan baik, saya mohon kepada Tuhan, semoga anak saya tu kembali ke jalan yang benar. Menjadi penawar. Penawar ni ialah ubat. Dalam hati, kata lain bagi hati ialah kalbu. Kata lain ialah sanubari. Samalah. Hati, sanubari, kalbu, perasaan yang paling dalam. Perasaan hati. Embun. Embun ialah dew. Dalam bahasa Inggeris, dew. Dalam bahasa Melayu, embun. 4 o'clock in the morning, kalau you berjalan lagi dekat luar, boleh nampak luar rumah. Okay? You akan dapati ada macam titisan hujan. Kena pada muka you. Itu bahaya tu. Boleh nampak. Kenapa pula bahaya cikgu? Okey je. Orang yang dia selalu kena embun, kulit dia akan cepat wrinkles. Wrinkles tu iaitu berkedut. Kalau you tak percaya, you tengok perempuan-perempuan yang kerja sebagai perempuan ke lelaki ke yang kerja sebagai rubber tapper, penoreh getah. Penoreh getah. Kalau you tengok ya, mereka ni menoreh getah 4 o'clock in the morning. 4 pagi dia dah bangun. So 4 pagi tu ialah waktu dew itu, okay? Embun itu turun. Dan you akan tengok age dia baru 35 tapi kulit dia penuh dengan wrinkles dan macam 60 tahun macam tu. Dan sebab tu kalau you tengok dekat Yusta, kereta-kereta yang second hand ni, kalau pagi-pagi you lalu nak pergi sekolah ke, you akan tengok. Akan ada punya pekerja dia yang akan spray air. Dia tak cuci pun, dia just spray je air pada kereta tu semua. Sebab apa? Sebab kita nak buang dew tu tadi. Sebab kalau tak, metalik punya cat, dia akan cepat pudar. Okay? Sampai macam tu. So jangan balik lewat-lewat pagi lah, jangan embun. Cinta, cinta tu kasih sayang, mengatasi, lawan, angin dingin. Jadi dingin ni, suasana yang dingin di sini merujuk kepada sesuatu yang tidak gembira. Jadi dia harap dalam hati anak-anak dia muncul kembali rasa cinta. Ini ibu saya, darah daging saya. Kalau tak ada ibu saya, tak akan ada saya. Kalau ada makanan sedap, saya mesti bagi pada ibu saya dulu. Kenapa? Sebab saya masih muda. Chances untuk saya hidup lebih lama. Ibu saya tak pasti. Hari esok ialah hari raya. Boleh faham tak? Kalau you ialah orang Cina, you celebrate Chinese New Year. Kalau you Christian, you celebrate contohnya Christmas. Ataupun you celebrate Deepavali. Boleh faham tak? Waktu Deepavali ni saya free, saya cuti. Isteri saya juga cuti. Boleh faham? Lalu saya call mak saya. Mami, ni Deepavali kita tak celebrate dengan Mami, sebab kita nak pergi Hong Kong Disneyland. Anak-anak nak pergi main-main dekat sana, Mami cakap, jaga diri you baik-baik, boleh faham. Tapi bila tiba Deepavali, boleh nampak seluruh orang tanya, anak you tak balik meh? Boleh nampak anak you tak balik ke? Boleh faham. Sama juga macam hari raya. You boleh pergi vacation ke mana-mana, tapi tolonglah, kalau you ialah orang Melayu, boleh faham, beragama Islam, you jangan pergi pada hari raya. Walaupun mak kata, pergilah sebab you bukan pun selalu ada cuti, betul. Tapi mereka menangis di dalam hati. Dan you pasti ke, tahun depan masih ada lagi hari raya bersama dengan ibu bapa. Mungkin itulah hari raya yang terakhir bagi mereka. Seterusnya. Jangan terpegun. Jangan syok terpegun. Boleh faham? Jangan terpegun. Ada yang mati. Ada yang hidup. Boleh nampak? Kita dengar, jiran tu dah meninggal dunia. Boleh nampak? Ada yang hidup. Jiran tu baru melahirkan anak. Tiada yang kekal kecuali Tuhan. Jadi yang akan kekal cuma satu, Tuhan. Jadi kita as a makhluk maksudnya ciptaan daripada Tuhan akan mati. Tak ada orang yang hidup 200 tahun pun. Kalau you jumpa orang tu, you boleh tahu cikgu. Kita pergi jumpa dia sama-sama. Kita tengok, betul tak dia hidup sampai 200 years. Mari tengok. Warga tua.
Dia nak gambarkan orang tua tadi tidak dipedulikan oleh anak kandung. Sendiri susah mak bawa kita ni sampai jadi besar. Okay? Kita tak pedulikan mak. Kenapa ni? Boleh nampak? Sama ada yang kelihatan taat ataupun yang tidak peduli. Tidak peduli tadi dia panggil derhaka. Derhaka tu ialah lawan. Ingat ya, dengan ibu bapa, kau jangan cakap walaupun perkataan jangan. You tak boleh cakap macam ni. Ini dikira sebagai kasar. Lagilah kalau dia lawan, mak cakap sepatah dua patah, kau cakap 15 patah. Mak cakap, kau tak pergi sekolah terus. Mana orang tak pergi sekolah? Kalau kau betul, kau diam. Nanti mak akan tahu. Kalau kau salah, memang kau kena diam. Boleh faham? So apa ceritanya? Diam. Kecuali mak tanya. Jawab sekarang. Betul kau tak pergi sekolah? Ya, saya tak pergi sekolah. Kenapa kau ponteng? Jawab sekarang. Baru kau jawab. Saya ponteng sebab cikgu tu menyakitkan hati saya. Boleh faham tak? As a parents memang dia marah kamu, tapi pada masa yang sama mereka sedar, boleh faham tak? Kamu juga perlukan ruang untuk menenteramkan hati kamu. Jadi mereka akan faham. Okay? Orang yang paling faham kamu ialah mak kamu, dan dia sangat kenal kamu sejak dari dalam perut dia, boleh faham? Cuma dia pretend dia macam tak tahu. Dia marah-marah kamu. Tapi sebenarnya dia faham. Derhaka dia kata. Anak kandung sama ada yang kelihatan taat maupun yang tidak peduli. Okay? Orang tua mendoakan anak-anak segera memiliki kesedaran. Ingatlah, selagi ibu bapa kita masih lagi bernafas, okay? Keep my sentence, keep my words. Boleh nampak? Dunia ini, bumi ini tak akan sama lagi selepas kedua-dua ibu dan bapa kita, okay, dimasukkan ke dalam bumi. Tak akan sama lagi. Boleh faham? Hari ini ibu beritahu kamu, today is your birthday baby. Boleh nampak tak? Selalu mami akan beli bagi you, okay, satu sebiji kek. Okay? Tapi hari ni mami memang betul tak ada duit. Mami hanya beli satu slice saja kek. Jadi mami bawa satu slice kek, kemudian letak satu candle dekat sini. Blow this candle. You tahu kan, nenek sakit kan, dan mami dah punya banyak wang. Boleh faham tak? Ada lagi sikit wang, tapi takut nanti mami nenek sakit, kita tak ada wang. Boleh faham tak? Kamu pun ambil itu kek, tepis tak mau. Takkanlah sebiji kek pun tak boleh beli. Saya nak masuk dekat IG, nak tunjuk kawan-kawan saya ada kek besar, birthday saya sepatutnya buat 3 tingkat, 4 tingkat. Boleh faham tak? Mak sedih. Mungkin mak keluarkan duit, beli juga apa yang kamu nak. Mak penuhi apa yang kamu mau. Tapi ingat, suatu hari nanti you dewasa. You mungkin akan menjadi orang yang sangat berjaya. Cikgu, ibu bapa tetap mengharapkan anak dia berjaya. Tak kira anak dia baik ke tak baik ke, kita tetap mahu dia berjaya. Lalu pada waktu itu you jadi bos yang hebat. Satu demi satu pekerja bagi you. Ini bagi kek ini bagi cheesecake, ini bagi apa-apa kek. You ada 50 biji kek, boleh nampak tak? Okay, tersusun dekat atas sana. Blow semua candle yang you nak tiup-tiup, wish apa yang you nak wish. Fine. Tapi pada waktu itu, ibu dan ayah sudah berada di dalam bumi. Kek itu tidak akan sama lagi rasanya dengan sepotong kek yang ibu bagi tadi. Okay? Trust me. Okay? Itu yang cikgu nak ajar you. You kena faham. Okay? You kena menghargai ibu bapa sebab mereka masih ada. Okay, lebih tenang. Ibu bapa tadi yang sudah tua akan rasa lebih tenang apabila ikatan kasih sayang kembali mengambil alih hubungan kekeluargaan yang hambar. Hambar ni ialah tawar. Tawar, hambar membawa maksud tasteless, yang tak ada rasa. Jadi ingat, bila nanti you dewasa, katakanlah you ada 10 orang adik-beradik, you hendaklah berebut. You berebut nak jaga mak you. Boleh faham tak? You cakap, nanti mami, okay, duduk dengan saya, ya? Boleh faham tak? Kemudian kakak kau cakap, apa pula mami duduk dengan kau? Mami duduk dengan aku lah. Boleh nampak kau bukan ada maid pun. Kau cakap, ya betul aku tak ada maid, tapi aku tak kerja. Boleh nampak tak? Aku boleh jaga mami. Boleh faham? Kau kerja, nanti bukan kau yang jaga. Orang gaji kau yang jaga. Tanya mami, mami nak duduk dengan siapa? Boleh faham? Jadi you hendaklah berebut-rebut jaga ibu you. Okay. Warga tua mengingatkan bahawa sisa ada baki balance kehidupan mereka sudah semakin singkat. Boleh faham tak? Sebelum, ini typing error ya Camel, betul kan? Sebelum dijemput oleh
Allah maksudnya dijemput oleh Tuhan. Jadi ingat, orang yang kembali kepada Tuhan tu maksudnya orang yang meninggal dunia. Tahu, ada je orang yang tidur kemudian hari esok dah tak bangun-bangun lagi. Cikgu pernah baca satu petikan, okey, satu quote dibuat oleh seorang wanita berbangsa India. Jadi perempuan India tu dia ada rambut siput belakang, pakai spek. She's look like educated lady. Quote dia, saya ingat sampai ke hari ini. Mungkin jadi pelajaran untuk kamu dan cikgu juga. Dia cakap macam ni. I have one son. Kan orang India ke, Melayu ke, Cina ke, sama je. Kalau mereka ada anak lelaki ni, mereka rasa proud lah anak lelaki. Boleh nampak tak? Jadi mungkin dia ada daughter ke, dia ada apa. Tapi dia ada son, dia kata. My son named Arvin. Biasalah nama Arvin ni. Biasa macam nama Mahani biasa. Jadi dia kata, dia ada seorang anak lelaki. Kemudian dia kata, Arvin ni dia cakap, sikit je dia cakap. Always forgetful. Selalu lupa. Jadi waktu kecil dulu, mak dah hantar dah. Pergi sekolah. Kejap lagi telefon. Mami, I forgot to bring my tumbler. Mami datang, hantar tumbler. Baru kejap lagi kan, cakap lagi. Mami telefon lagi, dia lupa bawa baju sukan. Macam tu. Mami pergi lagi hantar. Selalu lupa. Kemudian dia kata, hari ini dia kata, Arvin sudah berjaya. Dia kata, Arvin sudah jadi seorang doktor pakar. Okey, dan memiliki kereta mewah. Saya tak tahulah Lamborghini ke, Ferrari ke, Mercedes ke. Jadi berjaya dah anak dia ni. Dan Arvin sudah membina sebuah banglo yang besar. Okay, jadi berjayalah. Parents ni memang gembira lah bila you berjaya. Dah jadi doktor pakar, ada kereta besar, dah kahwin, ada buat rumah banglo. Okay, you dengar ayat yang terakhir. Tetapi hari ini, sekali lagi Arvin lupa. Arvin lupa untuk membuat sebuah bilik untuk saya, ibunya. Boleh faham tak? Maksudnya dalam rumah dia tu ada bilik anak, ada bilik dia, ada bilik untuk tetamu, ada bilik untuk maid, untuk pembantu rumah. Tetapi tak ada bilik untuk ibu. Boleh faham tak? Jadi itu kisah hidup mereka. Okey, jangan menjadi masa hadapan kita. Jadi bila cikgu ajar satu-satu benda tu, cikgu harap dia memberi satu kebaikan untuk kita sampai bila-bila. Jadi ingat sayangi ibu bapa kita, jangan biarkan mereka berada dalam keadaan kesedihan dan kesunyian, boleh nampak. Sebab kita tak tahu berapa lama lagi mereka akan hidup. Nampak tak? Jadi ingat, bila kita jaga ibu kita jaga dengan bersungguh-sungguh. Bukannya jaga ibu dengan harapan tunggu mereka mati. Tidak. Okey, beza. Ibu jaga kita dengan harapan kita berjaya. Okey, ada apa-apa tak nak tanya dengan puisi moden iaitu Sajak. Erti Hidup Berarti oleh Teo Wei Sing. Erti Hidup Berarti, ini Sajak Nanti soalan keluar macam mana? Soalan tanya, okey. Bagaimanakah cara untuk menjadi seorang anak yang baik? Bagaimanakah cara untuk menjadi seorang anak yang baik? Okey, apakah kesalahan anak? Apakah kesalahan anak-anak kepada ibu bapa? Ibu bapa. Contohnya dia tanya. Lagi soalan apa lagi dia tanya? Okey, masyarakat pada hari ini boleh nampak terlalu sibuk, busy, boleh nampak dengan kerjaya masing-masing. Okey, sehingga warga tua diabaikan. Apakah peranan anda sebagai remaja untuk mengingatkan mereka ataupun masyarakat tadi supaya mereka menghargai warga tua? Apakah kaedah yang kita boleh buat untuk menghargai orang yang lebih tua? Okey. Cepat, ada tak nak tanya Comel? Boleh ke tak puisi moden ni? Okey. Kawan cakap. Boleh. Fajar tu kata, kau kata boleh. Okey. Boleh Raul. Okey. Sekarang kalau soalan ni tanya macam ni, you boleh jawab anything. Boleh nampak yang relevan. Apakah cara menjadi anak yang baik? You jawablah. You jawab baik-baik. Boleh nampak? Okey. Wan kata okey. Okey. Apakah cara untuk menjadi anak yang baik? You jawab. Cara-cara untuk menjadi anak yang baik, hendaklah berbakti kepada ibu bapa, berbakti kepada ibu bapa. Okey. Kalau kita melancong, kita boleh bayar tiket makan untuk anak dan isteri kita. Boleh faham tak? Kita sepatutnya boleh bawa ibu kita, ayah kita juga kalau masih ada. Boleh faham? Awak dia sekali.
Okay, berbakti pada ibu bapa. Kemudian menjaga kebajikan ibu bapa. Kebajikan tu maksudnya makan, minum, tempat tinggal dia, boleh faham? Ingat ya, duit kita ialah duit ibu bapa kita. Boleh faham tak? Jadi kalau ibu nak guna duit kita, bagi je ibu punya. Boleh faham? Okey, jaga kebajikan ibu bapa. Berbakti, jaga kebajikan, kemudian ambil berat tentang ibu bapa. Ini ialah anak-anak yang baik. Cikgu, saya nak guna ayat yang negatif, boleh. Okay? Ya, anak-anak tidak berbohong kepada ibu bapa. Jangan bohong dengan ibu bapa. Sometimes kita berbohong. Actually, ibu tahu kita bohong. Okay? Tengok muka pun ibu dah tahu. Sebab ibu kenal kamu sangat. Tapi ibu buat tak tahu je. Boleh faham? Okay? Dengan harapan ibu akan sedar sendiri. Okay. Apakah, bagaimanakah masyarakat? Kita nak suruh masyarakat supaya ingat, kita buat kempen. Boleh nampak tak? Okay, kita buat kempen sayangi ibu bapa. Okay, sayangi warga tua. Kalau tak ada warga tua, tak akan ada warga muda. Sebab tu orang tua-tua tak boleh cakap, remaja hari ni memang tak guna. Siapa yang produce remaja yang tak guna tu? Tua tu lah. Boleh faham tak? Okay. You depan anak, okay, hisap rokok. Macam naga. Anak belajar daripada orang yang hisap rokok tadi. Anak bukan setakat hisap rokok je, okay, cocok dada lagi dekat situ. Boleh faham tak? Jadi jangan tunjuk benda yang salah ni. Jadi kempen sayangi warga tua. Kemudian okay, bersama-sama dengan warga tua. Bersama-sama dengan warga tua membuat macam-macam benda lah, boleh faham. Macam-macam aktiviti. Aktiviti bersama dengan warga tua. Jadi warga tua kemudian pada masa yang sama okay, beri banyak diskaun. Hari ini pun sama dekat negara kita. Kalau kita nak book hotel atau nak naik kapal terbang ke, tiket dia kalau orang yang atas 55 tahun half price ya. 50%. Nak masuk zoo pun 50%. Di mana pun 50%. Bagi diskaun. Bagi kita sayang warga tua. Sayangi warga tua. Jangan malu. Okay? Orang akan pandang kamu hebat tau. You jangan cakap, saya malu lah nak pergi jalan dengan mak saya, nak pergi pasar dengan mak saya, nanti kawan-kawan cakap apa. Tak. Okay? Kalau you anak lelaki pun, you bawa bakul, kemudian mak kamu letak apa-apa barang, mak dah tua waktu tu, kamu dah umur 35 tahun, mak umur 60 tahun contohnya. Okay? Bila orang jumpa you, bagusnya anak dia, okay? Bawa mak pergi pasar, orang lebih respect lah. Okay? Ada pula. Orang yang hina-hina tu, dia tahu Ronaldo. Dia pernah clash kejap dengan girlfriend dia sebab girlfriend dia tak datang waktu birthday mak dia. Bayangkan. Okey. Mari sini tengok. Sekarang cikgu nak ajar kesalahan ejaan. Cikgu tak sempat nak buat kesalahan ejaan tu satu-satu. Bukan kata tak sempat lah. Dia akan ambil masa yang lama. Boleh faham? Jadi cikgu panggil you supaya ingat, hafal 5 sehari. You tak payah tengok yang salah tu. You hafal yang betul. Nanti bila soalan keluar dengan 15 markah, kesalahan ejaan ni, you dapat spot dia dengan mudah. Okay. Sebab ejaan you mungkin dah biasa dengan bahasa Inggeris. So you tak biasa dengan bahasa Melayu, you kena agent. Agregat. Agregat dia ialah aggregate. Kalau dalam bahasa Inggeris, aggregate. Mata. Berapa poin? Contoh, sekolah kami menang, bola sepak sekolah kami menang dengan aggregate 3-1. Jadi ni mata ni, 3-1, agregat. Dalam bahasa Melayu bukan A, agregat. Cikgu terus sebut A, agregat. Okey, algebra, boleh nampak? Cikgu Hamsab sebut bra, boleh nampak? Algebra atau aljabar, boleh nampak? Okey, algebra atau aljabar. Bukan algebra, algebra atau aljabar. So you ingat dia 5 sehari. Audience yang ada S dekat belakang ni cuma ada 3. Satu ambulans. Sepatutnya ambulans je tapi ada S dekat belakang. Ambulans. 2 audience. Boleh nampak? Audience ni iaitu penonton yang ramai-ramai. Satu lagi apa Comel? Cepat. Audience, ambulans, apa lagi? Cepat. Siapa nak jawab? Alah ni kalau cikgu tanya ni jadi masalah. Kalau cikgu tak tanya, dia cepat je. Cak lagi satu. Ambulans, audience, lagi satu apa dia? Insurance.
Sepatutnya insurans je kan, tapi ada S at the back, insurance. Yang lain-lain tak ada. Kalau yang memang huruf dia memang belakang dia memang S, memang S lah, boleh nampak dah. Macam no shoes, NUSYUZ. No shoes tak boleh, Z, bukan S. Apa yang belakang dia S? Mengemis. Okey, mengemis. Ni memang kata dasar dia pengemis, boleh nampak. Memang dia belakang dia S. Ni dia dah akhir dah tapi ada S. Jangan pergi tambah-tambah S lagi. Kambing-kambing itu jahat. Tadi kambing itu masuk ke rumah saya. Tak boleh. Boleh nampak. Dia tetap juga kambing-kambing. Okay, audience. Okay, RTFAK. Boleh nampak? Artifact tu. Ejaan dia FAK dalam bahasa Melayu. Hierarchy. Hierarchy tu ialah tingkat. Macam dalam family kamu, hierarki yang paling tinggi ialah ibu. Okey, kemudian bapa, campur dengan bapa. Kemudian nanti hierarki dekat bawah. Baru kamu ada berapa adik-beradik? 5 orang adik-beradik, hierarki. Nanti kamu ni pula kahwin, ada pula hierarki. Jadi ni hierarki 1, ni hierarki 2, ni hierarki 3, tingkat. Kalau dalam pejabat pun sama, CEO atas, nanti bawah dia siapa. Okay, hierarki. So ingat ni 5 sehari. Nanti hari yang kedua, ni day 1, day 2 pula. 5 sehari. Warga negara rapat. Sebab dia ialah kata majmuk. Kata majmuk yang sudah, kata majmuk, you kena faham ni, kata majmuk yang sudah mantap. Yang sudah mantap ya. Tak banyak ya dia cuma ada 19 sahaja. Okay. Jadi mari kita tengok warga negara. Warga negara dia rapat sebab dia sudah mantap. Olahraga juga sudah mantap. So dia rapat. Pesuruhjaya sudah mantap, rapat. Pasar raya jarak. You kena ingat raya. Raya ialah besar. Semua benda yang guna perkataan raya dia mesti jarak. Contoh hari raya, that mean hari besar. Sebab tu kalau you orang Cina, orang Melayu cakap dengan macam ni. Esok hari raya you kan? You pun cakap, apa pula hari raya? New Year lah, boleh nampak. Maksud orang Melayu tu ialah, orang Melayu kat kampung-kampung tu ialah hari besar bagi you. Boleh faham tak? Kalau dia kata, esok hari raya India lah, dia tak pandai nak cakap Deepavali. Dia tak pandai. So dia maksudkan hari besar. Hari raya ialah hari besar. Jalan raya ialah jalan besar. Lebuh raya ialah lorong besar. Macam lebuh Ampang. Lebuh tu ialah lorong. Cuba you tengok highway. Kan dia ada 3 lorong besar-besar sebelah kanan. 3 lorong besar-besar sebelah kiri. Boleh nampak? Itu ialah lebuh raya. Cikgu, saya tengok elok dia. Dia tulis sana lebuh raya Kesas. Boleh nampak tak? Kesas highway. Dia tak ada jarak pun. Betul dia tak jarak. Sebab dia tak ambil SPM. Boleh faham tak? You yang nak ambil SPM. Pasar raya. Kata jarak. Boleh nampak tak? Jalan raya, jarak. Hari raya, jarak. Hantu raya. Hantu yang paling besar. Boleh nampak? Jarak. So ingat hantu ni biasanya muka dia cantik pun. Cakap. Hantu. Disebut je hantu. Cantik ke tak cantik? Boleh nampak tak? Cantik ke? Waduh. Macam satu tu Nur Suraya kata cantik. Okay. Cantik besi apa Nur Suraya weh. Okay, waduh. Jadi kalau petua dia. Petua membawa maksud pesan orang tua-tua. Petua maksudnya dia daripada kata majmuk tu. Pe tu ialah pesan. Orang tua-tua, pesan orang tua-tua. Jadi petua orang tua, kalau jumpa je dengan hantu, cepat-cepat cari cermin. Kemudian tunjuk dekat dia, katakan ini cermin. Ni cermin. Ambil je cermin, okey, tunjuk dekat muka dia. Boleh faham tak? Bila dia tengok, my face, dia sendiri lari. Boleh faham tak? Okey. Macam itulah. Okey dah, masa raya. Ingat kalau belakang ada raya, you jarakkan dia. Adik beradik. Ini ialah kata ganda berirama. Okey? You mesti ada dash. Cikgu selalu je dia tulis macam ni, gunung ganang. Boleh nampak tak? Dia tulis biasa tak apa. Tapi bila masuk dalam bahasa Melayu, dia kena dash. Sebab dia ialah kata ganda berirama. Okay, gunung ganang bukit bukau adik beradik ipar duai. Ipar duai is what? Ipar tibi. Ipar duai. Ipar duai. Ipar duai is what? Right.
Kau kan pandai. Kan selalu dapat A, B, M. Nanti nak jadi menteri pendidikan. Cuba ada seorang kawan cakap. Adik ipar, kakak ipar, betul. Ipar ialah in-law. Macam in-law. Sister-in-law, brother-in-law, boleh nampak. Ni ialah adik saya punya wife, ni kakak saya punya husband, ni abang saya punya wife. Jadi ada banyak ipar duai. Okay, saya bersama dengan ipar duai saya dalam majlis tersebut. Okay, kalau saya kata pula simpang perenang. Cepat, siapa tahu simpang perenang? Cepat, ni day 2, ni day 3. Cepat, siapa tahu simpang perenang? Ini kata ganda simpang perenang. Simpang perenang. Cepatlah bagi tahu cikgu sekejap. Cikgu sekejap saya Google. Simpang perenang membawa maksud, ada seorang nak tolong jawab. Simpang bukan simpang 4. Kalau banyak sangat simpang. Contoh nak pergi rumah you, banyak simpang sini, kemudian kena corner sini, simpang lagi corner kanan, simpang kiri corner lagi, boleh nampak. Itu simpang sio. Itu simpang sio, boleh nampak tak? Simpang sio saya nak sampai ke rumah dia. Jadi banyak sangat simpang. Simpang perenang membawa maksud satu keadaan yang kacau bilau. Sama maksud dengan keadaan kacau bilau. Cuma bezanya kalau kacau bilau ni, okey, orang ambil keris, okey, kemudian mengamuk nak bunuh orang. Keadaan menjadi kacau bilau apabila tiba-tiba seorang yang tidak siuman. Tidak siuman maksudnya gila. Seorang yang tidak siuman menggunakan pisau dan mahu merodok perut orang di pasar. Jadi semua bising, kecoh, kacau bilau. Simpang perenang dia macam kacau bilau, tapi dia tak bising macam tu. Contoh, keluarganya menjadi simpang perenang apabila ayahnya berkahwin seorang lagi. Jadi yang sebetulnya elok je, keluarga dia tenang, ada mak, ada ayah, ada adik-beradik 5 orang. Tiba-tiba ayah dia decide untuk kahwin lagi dengan 3 perempuan lagi serentak. Keadaan menjadi simpang perenang. Jadi anak dia yang sulung keluar dari rumah, mak dia pun balik kampung. Jadi macam tu. Keluarganya menjadi simpang perenang apabila ayahnya memilih untuk beristeri lagi ataupun berkahwin lagi. Okey, day 3. Ingat ya, you sendiri buatlah. Okey, satu hari you ingat 5. Cikgu rasa tak susah manalah. Memporak-perandakan. Macam ni ejaan dia. Memporak-perandakan. Ni ada dash dekat tengah dia. Memporak-perandakan, membuatkan sesuatu menjadi kacau bilau. Mahani telah memporak-perandakan keluarga saya apabila dia, okey, apabila dia mahu berkahwin dengan ayah saya. Jaga sikit baik-baik, boleh faham? Kalau you ada ayah baik atau you ada mak cantik, you jangan cerita ke orang, boleh faham tak? Nanti orang tackle mak kita, orang ambil ayah kita, boleh nampak? Diam-diam je, boleh faham? Diam-diam. Lagilah kalau kamu ada girlfriend cantik, boyfriend handsome, jangan selalu letak-letak dekat IG, nanti orang ambil. Okay? Dia memporak-perandakan hubungan saya dengan teman lelaki saya apabila dia mengajak teman lelaki saya untuk berasmara. Berasmara tu maksudnya kau kiss aku, kiss kau, tak boleh tu. Memporak-perandakan. 11, 12. Serta merta. Sama tadi. Tu semua ingat kata ganda berirama dia ada dash. Serta merta maksudnya sekarang juga. Okey, dengan cepat sekarang juga. Ulang alik maksudnya pergi balik. Ulang alik, pergi balik. Ada je word tak faham, beritahu cikgu. Okay, ejaan yang Y huruf besar, D huruf kecil, P huruf besar, A huruf kecil. Okay, kalau singkatan YDPA. Okay, yang di Pertuan Agong. Tak adalah kita buat YDPA. Tak boleh ni. Ni ditulis singkatan. Tapi D ni nanti dia jadi kecil dan dia ada dash. Yang D huruf kecil dash Pertuan Agong. Agong bukan U, bukan Agung, bukan. Agung, Agung. Boleh nampak? Okey, 15. Tak ada perkataan analisa dalam bahasa Melayu. Yang ada ialah analisis. Okey, day 4.
Ingat ya, kita ada kelas ganti tau. Kelas ganti kita untuk menghabiskan bulan ini ya Comel, iaitu pada 30 hari bulan. Okay, 30 hari bulan 3, 20, 21. Okay, 2021. Masa dia sama macam ni. Okay, this coming Wednesday. Datang tau, boleh nampak online. Baru lepas tu baru ada kelas fizikal. Okay, day 4. You hafal sendiri, boleh nampak cikgu dah senaraikan pada you. Catik tak ada, sama seperti analisa, tak ada dalam bahasa Melayu. Yang ada ialah analisis, tak ada word catik, yang ada ialah catat. Catat sekarang, apa yang cikgu ajar? Catat. Ada satu peribahasa Arab, maksud dia, cikgu terjemahkan dalam bahasa Melayu, maksudnya sehebat-hebat ingatan. Sehebat-hebat ingatan. Hebat lagi. Hebat lagi. Secarik kertas. Secarik kertas yang bertulisan. Yang bertulisan. Apa maksud dia? Sehebat-hebat ingatan. Hari ini kau memang ingatan kau memang hebat. Tapi lebih hebat lagi. Secarik membawa maksud. Ada sekeping kertas macam tu, ada tulisan dekat sini. Lebih hebat. Buktinya, sekarang you habis sahaja peperiksaan SPM, you have a very good result. Okay, hantar you pergi London, buat degree, buat master dengan PhD at the age of 30. Okay, you balik ke Malaysia, kamu you kerja. Kerja, you sibuk. Sampai umur you dekat 40 tahun, satu hari you dapat cuti panjang ke apa ke, lalu apa berlaku, you kemas balik bilik you yang dulu punya dekat kampung, okay, ataupun dekat rumah mak. Bila you pilih, tiba-tiba you tengok, ada secarik kertas, tulis dekat sana. Menyampah betul aku dengan Mahani tu, boleh nampak. Duduk depan aku, boleh nampak. Selalu je lindung aku nak tengok papan hitam. Blackboard tu. Selalu macam tu. Jadi, apa berlaku? Baru you ingat balik, when I was at standard 2, memang saya ada masalah dengan Mahani ni. Dia duduk depan saya. Jadi mungkin kamu pendek sikit, Mahani tinggi sikit. Jadi you nak tengok, okay, papan hitam tak nampak, itu maksud sengit-sengit macam ni. Okay. Jadi waktu tu, kalau saya tanya balik kamu, sekarang you sudah di form 5, you ingat tak? Setahun you duduk standard 3. Bila you datang, you memang duduk dekat situ. You ingat siapa duduk depan you? Siapa duduk sebelah you? Siapa duduk kiri you? Siapa duduk kanan you? You dah lupa. Tapi kalau you pernah tulis, okay, dia akan ingat sampai bila-bila. Sehebat-hebat ingatan, hebat lagi secarik kertas yang bertulisan. That's why cikgu adakan pada you nota. Cikgu tulis, cikgu suruh you catik. Betul, catik. Catat. Analisis. Okay. Kuih, tiaw, macam tu je yang betul. Kuih, K-U-E, kuih. Cikgu, dekat kedai semua tulis macam ni. K-U-E-Y, kuih. Boleh nampak tak? Tiaw, T-E-O-W. Tak boleh. Tiaw ialah T-I-E-U. Cikgu bukan ke T-I-E-U jadi tiu? Boleh nampak tak? Saya tak tahulah, tapi memang ejaan dia macam ni. Dalam daftar DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, boleh nampak sama macam martabak tu. You selalu sentiasa dia je murtabak. Mama, murtabak satu. Tak boleh, dia martabak. Nanti, ini pun cikgu tulis. Dia pernah keluar dalam soalan peperiksaan SPM sebenar untuk kesalahan ejaan, martabak. Tapi bukan ke kuih tiaw semua tempat eja macam ni. Ya, sebab dia tak ambil SPM kali yang ke-10 dah cikgu ulang. Ejaan dia ialah kuih, K-U-E-T-I-E-U, kuih tiaw. Alright, 18, day 4. Maklum balas. Dia ialah kata majmuk yang belum mantap. Boleh nampak? Maklum balas ialah feedback. Okey, silatur, kau jangan nak R double macam ni. Ejaan dalam bahasa Arab di Melayu kan, kau tak payahlah nak buat kalau Bismillahirrahmanirrahim sampai R ada 4 biji, 5 biji, Rahmanirrahim. Payah. Satu R je. Pandai-pandai dia lah nak bunyi macam mana. Silaturahim ialah hubungan kekeluargaan, hubungan yang ada pertalian darah. Macam you dengan kakak you dengan anak saudara you, boleh faham? Saya mahu mengeratkan hubungan silaturahim antara kami. That means hubungan persaudaraan. Kalau tak ada pertalian darah, macam dengan jiran-jiran tu ialah ukhuwah. Okay, hubungan ukhuwah. U-K-U-W-A-H, ukhuwah.
catatlah sikit Comel. Kalau tak nanti you lupa, okay, silaturahim. Dipelajari, okay, dia rapat. Kerana apa? D ni dia hanya jarak kalau dia campur dengan tempat. Kalau tempat baru kita jarak. Selain daripada tempat, you dekatkan. Contoh D dengan perbuatan, dimakan, diminum, disepak, boleh nampak tak? Dengan kata kerja semua rapat. Okey, dipelajari. Okey, kalau dengan tempat, di situ jarak. Di sini merujuk kepada tempat, di kampung, di KL. Okey, day 5. Day 5 21 baru day 5. Ingat jangan malas-malas, okey? Alah cikgu benda ni senang sap-sap-sol je. Tapi kalau you tak nak ingat, dia akan jadi soy sap-sap. Okey, hari 21, day 5. Okey. Di tahun memang tak ada lah. Okey, jadi ingat di untuk tempat. Okey. Pada, okey, di untuk tempat, pada untuk masa. You ingat macam ni. Pada hari itu, di hari itu, ini penumbuk. Okey, di tahun ini, pada tahun ini, di bulan ini, di minggu ini, salah. Pada minggu ini, ingat ya, pada untuk masa, di untuk tempat. Okey, di atas kejayaan kamu, wah, kena naik pula kau punya kejayaan, atas kejayaan ini. Contoh, saya sangat bersyukur atas kejayaan ini kerana menunjukkan para pelajar telah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Saya amat bersyukur di atas kejayaan ini, tak boleh. Maksudnya dah kejayaan tu kena anjat dekat atas, tak payah. Atas kejayaan ini. Ke, okey? Ke ni dia mesti jarak. Sebab bila sebut ke, dia mesti akan jarak. Dia mesti akan pergi kepada arah ataupun pada tempat. Ke kiri, ke kanan, ke Kuala Lumpur, ke situ, ke sini. Boleh nampak? Dia menunjukkan kepada arah tempat. So dia mesti nak jarak. Jarakkan dia. Okey, seperti mana? Tak ada dalam bahasa Melayu seperti mana tak ada. Yang ada ialah seperti. Tak ada dalam bahasa Melayu seperti mana tak ada. Ataupun yang. Okey. Seperti mana yang telah pun kita ketahui, tak boleh. Seperti yang telah pun kita ketahui bahawa semua lelaki seharusnya meminati wanita. Itu logik lah. Kalau you lelaki, bila you tengok je perempuan, boleh nampak tak, you rasa suka ke, ataupun you tengok perempuan cantik yang memang taste you lah, boleh nampak. Contoh you taste you ialah yang sekeping macam papan tu. Bila you tengok yang sekeping macam papan, itu normal. Tapi kalau you lelaki, you tengok lelaki yang sekeping macam tu, itu tak normal. Boleh faham? Jadi itu ialah seperti yang telah pun kita ketahui. Okey. Ingat day 5. 2, 4, 5. Okay. 75% dari kadar sebenar. Okey, 75 ni boleh tulis. Tapi kalau kita kata 1%, satu tu you tolong eja lah. Sebab dia sikit nombor tu. Lagilah kalau nombor tu macam perpuluhan. Macam 37.5. You terus je tulis nombor. Tak apa dalam bahasa Melayu. Okay? Persen ni you tulis betul, peratus. Bukan bahasa Melayu. Okay? Saya sama dengan kakak saya. Kami suka bahagi makanan. Salah ni, boleh nampak. Okay, tulis dulu. Okay, 75 ni, 75 ni boleh tulis nombor lah. Kalau dia macam 2 angka atau lebih, boleh tulis nombor. Kalau tak, you tulis, you eja. Kalau satu je, you tulis, you eja. 4%. Peratus ni, you boleh cakap. Dari, you kena ingat. Dari ni hanya boleh digunakan untuk 3 benda je. Mat. Mat nak pergi mana? Masa, arah, tempat. Masa, arah, tempat. The rest semua guna daripada. 75% daripada kadar sebenar. Sebab kadar ni dia bukan masa. Saya menunggu kamu pukul kadar. Tak boleh. Saya menunggu kamu dari pagi. Tempat, dari arah. Arah maksudnya kiri, atas. Dia disepak dari atas, dia ditendang dari kiri. Mana ada? Dia dipukul
dari kadar. Tak boleh. Tempat. Tempat ni ialah kampung. Dia datang dari kampung. Dia datang dari bandar. Dia datang dari kadar. Tak boleh. Jadi the rest semua guna daripada. Ingatlah comel yang keenam. Berbanyak terima kasih. Tak boleh. Berbanyak-banyak terima kasih. Dia sama macam perkataan berbagai. Tak ada word berbagai dalam bahasa Melayu. Yang ada ialah berbagai-bagai. Atau pelbagai. Ini. Ada berbagai makanan di situ. Salah. Ada berbagai-bagai makanan di situ. Panjang sangat cikgu. Ada pelbagai makanan di situ. Boleh faham? Pelbagai. Varieties. Okay. Kami ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada, ataupun kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak sekolah yang, okay, sambung. Okay, berbanyak-banyak. Dikategorikan. Rapatlah. Kecuali kalau dia tempat di situ, di sini, di Kuala Lumpur. Dikategorikan, kategori bukan tempat. Dikategorikan. Okay, ejaan dia kategorikan. Okay. Ini kalau you tengok, ada kereta Malaysia. Ejaan dia ialah, okay, Persona. Tapi dia eja ada R ke tak ada R? Cuba you tengok. Kalau dia ada eja Persona. Persona tu mungkin dia nak maksudkan dalam bahasa Inggeris. Kalau you belajar macam poem tu boleh nampak sajak dalam bahasa Inggeris ada persona. Boleh nampak. Okay. Tapi dalam bahasa Melayu, persona ni membawa maksud tertarik. Contoh, saya terpesona. Bukan terpersona. Tak. Saya terpesona dengan gerak-geri wanita itu. Kau lelaki lah, kalau kau perempuan apa hal. Bila lalu je perempuan tu berjalan, you tengok seperti dia menari. Kemudian bila dia bercakap, you nampak seperti ada simbol-simbol muzik keluar dari mulut dia. Lalu bila you tengok amoy itu, you terpesona. You apa berlaku? Mulut you tu, rahang dia jatuh ke bawah. Dan tidak bergerak. Boleh nampak? Saya terpesona dengan wanita itu. Itu yang dimaksudkan. Okey, day 6, 28. Okey, sambung lagi 29. Laju sikit. Dah nak habis masa ni. 29. Okey, 29 masih lagi day 6. Okey, hari yang ke-6. Okey. Raksasa. Raksasa. Boleh nampak tak? Tu, besar tu, giant tu. Raksasa. Boleh nampak? Bahasa Melayu sebut raksasa. Pada malam tadi saya bermimpi berlawan dengan raksasa. Sebab itulah apabila saya bangun pada waktu pagi, saya rasa begitu dahaga. Boleh faham tak? Raksasa. Okey. Bukannya raksasa. Boleh nampak? Ada satu je K depan. Belakang tak ada raksasa. Raksasa. Okey. Sebab dia dari kata dia iaitu sasa. Sasa tu membawa maksud tu yang macam my ex-boyfriend, The Rock tu. Yang ada banyak tu. Apa tu masuk tu. Okey. Satria. Ini ialah prajurit. Iaitu orang yang gagah perkasa. Ejaan dia iaitu sateria. Sate iaitu makanan. Sate rasa ria. Ria tu gembira. Satria. Macam tu eja dia. Satria. Tapi cikgu ada sebuah kereta di eja Satria. Dia tak ambil SPM. Walaupun maksud dia tu memang dia nak maksudkan ada sebuah kereta sebelum tu dia panggil Wira. Kemudian ada lagi kereta Proton Wajah. Proton, boleh nampak tak? Wira, Proton Wajah. Proton dia eja Satria. Sebenarnya ejaan dia sepatutnya iaitu Satria. Dia memang nak membawa maksud benda-benda. Ada kereta yang nama dia Jaguar, boleh nampak. Ada kereta nama Juara. Ini semua ada kereta. Dia macam van, MPV Malaysia yang pertama. Okey, bentuk dia macam kotak. You boleh Google tengok. Sebiji macam kotak. Boleh faham? Ada yang panggil dia kotak sabun, ada yang panggil dia mesin basuh bergerak. Okey, brand dia Juara. Itu Proton. Cikgu janganlah, boleh nampak kutuk dia. Ya, saya tak kutuk, saya cakap betul. Okey, ni day 7. Ejaan dia Sateria. Yang ni baru betul. Yang pada kereta tu tak betul. Okey, tapi tak apa sebab dia ialah nama. Kalau dia nama, ikut dia nak tulis apa. Contoh nama saya ialah Jantan. Binti. Bapa saya katakan lelaki. Nampak ni binti. Binti merujuk kepada perempuan.
So you can call me Cikgu Jen. Oh, Cikgu Tan. But don't call me Cikgu Jantan. Boleh faham tak? Jadi walaupun nama saya jantan, tetapi saya punya jantina bukan jantan. Boleh nampak? Saya perempuan. Jadi cikgu jantan bin lelaki. Tak boleh salah sebab dia ialah kata nama. So ikut dia lah dia nak eja macam mana. Tapi you tak boleh ikut dia. Sebab apa? Sebab you nak ambil SPM. Ejaan dia Sateria. Okey, tauke. Ejaan dia tauke. Tak ada H. Yang ada H ialah tauge. Boleh nampak tak? Okey, tauge. Ada H? Tauge. Tak ada. Tauge. Okey, tauke. Tauke tu ialah toke yang jual barang. Zuhur ni ialah sembahyang lebih kurang pukul 1 tengah hari petang sampai lebih kurang pukul 4 petang sampai 4:30 petang. Zuhur. Waktu sembahyang. Kapitalisme, MEE. Kapitalisme membawa maksud bahawa 100% swasta. 100% swasta. Okey. Puasa tujuan, bila sebut dia ekonomi kapitalisme, tujuan dia adalah untuk untung. Benda yang tidak memberi keuntungan, kita tak nak buat. Gelak ketawa, jangan nak dash. Dia bukan kata ganda berirama. Dia cerita biasa, gelak ketawa. Gelak ketawa. Boleh nampak tak? Jual beli, dia bukan kata ganda berirama. Awak jual, saya beli. Boleh nampak? Jadi jual beli, tak ada dash. Okey, day 7, day 8. Okey, leukemia. Leukemia ialah barah darah, sejenis barah darah iaitu lebihan sel darah putih. Nanti dia akan makan sel darah merah dan kemudian dia menyerang lagi organ-organ yang lain. Boleh nampak organ-organ penting yang lain. Leukemia. Leukemia, bukan KI. Kimia tu, KI tu yang kamu belajar tu, chemistry tu dalam bahasa Melayu, kimia. Okey, seterusnya D8 ya, hari ke-8. Pelesenan, bukan perlesenan. Ingat ya, imbuhan per ada dua olomorf. Olomorf ada dua. Satu pertandingan, satu lagi perlawanan. Bukan perlawanan, perlawanan. Pelesenan. Okey. Kalau macam me lain. Me ada 5 olomorf. Boleh nampak? Olomorf. FT. Olomorf. Okay, ada 5 olomorf iaitu menge. Okay, imbuhan menge ni tambah dengan satu suku kata. Mengecas, mengelak. Okay, antisosial. Okay, antisosial rapat. Dulu-dulu memang betul ejaan dia jarak. Tapi sekarang dah biasa. Orang yang antisosial ni dia bukannya... Dia suka duduk sendiri-sendiri. Dia lebih suka duduk sendiri. Dia tak suka kecoh-kecoh. Biasanya orang yang macam ni dia lebih genuine lah. Dia lebih apa tu. Kita tak katalah orang yang suka sosial ni tak bagus. Orang yang suka sosial pun bagus. Tapi orang yang anti-sosial pun bagus. Dia tak suka orang ganggu-ganggu dia. Kalau dia nak berkawan pun dia punya kawan tak ramai. Boleh nampak? Dia selected. Dia pilih kawan-kawan yang macam huha-huha sikit. Dia tak suka. Okay? Jadi dia akan jadi kelihatan dia anti-sosial. Dia rapat. Bila ada orang ramai-ramai dia tak suka pergi. Okey, dui ni ialah dua. Dui fungsi. Kalau mak kamu tu multi-function. Boleh nampak? Multifungsi, semua boleh. Mak tu bukan setakat mak, tukang cuci, tukang basuh, boleh nampak. Okey, driver kau semua. Mak tu banyak multifungsi. Dui fungsi. Ada yang sebut pasca, ada yang sebut pasca. Ini ialah selepas. Contoh kita kata, anak-anak pasca merdeka. Membawa maksud anak-anak selepas kemerdekaan. Macam cikgu lahir lepas merdeka. Kamu pun lepas merdeka. Okey, D9. Okey, pro kemerdekaan. Pro ialah sokong. Kita sokong kemerdekaan ini. Tata rias. Tata rias ni dia rapat ya Comel. Itu ialah make up. Kalau cakap bahasa Inggeris make up. Siapa yang make up muka kau ni? Comelnya. Boleh nampak tak? Siapa yang tata rias wajah kamu? Tata rias ialah make up. Okey, ejaan cabbage tu. Dalam bahasa Inggeris cabbage, dalam bahasa Melayu sikit lagi ya Comel. Okey, cikgu berhenti kejap lagi. Kubis. Ejaan dia ialah kubis. Sama macam Zohor tadi. Ejaan dia ialah zuhur. Bukannya Zohor. Biasa kita sebut, sembahyang Zohor.
Zuhur ejaan dia, kubis. Okey, mergas tua, mergas tua, mergas tua ni iaitu orang yang masuk dalam hutan, tunggu tu. Ni cikgu dah cakap. Martabak, bukan murtabak. Boleh faham tak? Okey, 2, 4, 5. Okey, hari 10. Iaitu, IAITU. Boleh nampak? Iaitu. Faksimili. Faksimili tu machine fax. Kita hantar dokumen tu, nanti orang sana dapat. Okey, dia print dekat tempat dia. Kita hantar dekat tempat kita, nanti dia print out dari dia punya faksimili. Okey, ilustrasi. Illustration tu ialah ilustrasi. Okay, insurance. Okay, 2, 4, 5. Ada S at the back. Tadi cikgu dah kata. Insurance. Ambulance. Audience. Okay, lagi 50. Okay, custard. Ini pelik sikit. Dia ada A. Custard. Custard tu dia yang warna macam kekuningan tu. Kalau macam budak perempuan dia tahulah dia suka makan apa-apa. Boleh nampak tak? Custard. Okay, yang biasanya dekat Jepun pun dia suka. Yang feeling roti dia tu, dalam dia tu, dia macam kaya sikit. Tapi dia macam lembut sikit lagi lah. Custard lah yang pasti. Alah cikgu, hari ke-11. Ambil alih. Dia ialah kata majmuk yang belum mantap. Okay, ejaan voucher. Voucher hadiah. Voucher, C-A-R. Jangan pula eja voucher, boleh voucher lah. Voucher hadiah tu ejaan dia tu. Cahaya mata. Cahaya mata tu ialah anak. Kalau dalam bahasa Arab, dia panggil qurat a'yun. Qurat a'yun ni membawa maksud penyejuk mata. Kita nanti, you jadi ibu, kalau you lelaki, you jadi ayah lah. You kerja penat-penat, ibu kerja penat-penat. Bila you balik, you tengok anak you. Okay, you buka je pintu, okay, you dah penat, dah habis tenaga dekat tempat kerja. Dia datang dengan botol susu, dengan punggung dia yang besar, ada pampers, mami, daddy. Semua rasa penat tu akan hilang. Kalau you tak percaya, nanti you kahwin. Dia ada anak. Anak tu macam satu cahaya pada mata you. Ejaan dia jarak. Okay, cendekiawan. Bukan cendikiawan. Cendekiawan. Ini golongan bijak pandai. Golongan bijak pandai. Ingat ya, you tolong lah. Boleh nampak. Tolonglah ingat sikit-sikit. Okay, prihatin. Prihatin tu bukan prihatin, iaitu memberi perhatian. Tengok kalau muka mak dah lain, boleh nampak. Cepat masuk bilik. Boleh nampak prihatin. Atlet, boleh nampak. Atlet yang berenang ke, okey, atlet lari tu, yang lari tu, atlet. Atur cara, dia ialah kata majmuk yang belum mantap. Okey, tak ada perkataan cop sini, tak ada. Cop, tak ada. Yang ada cap. Cap tu, brand tu, B-R-A-N-D, brand. Cap apa? Cap ayam. Sardin cap ayam. Ejaan juwita. Juwita merujuk kepada perempuan, wanita cantik. Kaulah juwita hatiku, juwita. Boleh nampak tak? Juwita. Okey, siar kaki, dia kata majmuk yang belum mantap. Pedestrian tu, yang kaki 5 tu, tempat orang jalan-jalan kaki. Kau nanti bawa motosikal, kau jangan pergi parking motosikal dekat tempat siar kaki. Susahlah orang nak lalu. Kalau hujan macam mana? Motosikal kau punya pasal lah nak hujan. Oh cikgu, bermacam tak ada. Yang ada dalam bahasa Melayu bermacam-macam. Bermacam-macam perangai. Macam tadi berbagai, tak ada. Yang ada berbagai-bagai. Okey, demi untuk negara, you pilih salah satu. Demi dengan untuk sama. Demi negara yang tercinta. Untuk negara yang tercinta. 63. Mengikut kepada alamat. Tak boleh. Mengikut alamat. Okey, Garuda. Salah. Ejaan dia ni yang betul. Geroda. Geroda merujuk kepada burung yang sangat besar. Kemudian dia boleh hancurkan satu negara ataupun satu dunia. Ini memang tak logik lah. Dulu-dulu dia cerita macam ni. Dia kata, burung Garuda tu sangat besar. Lebih besar daripada bumi ini. Ya Tuhan, saya tak boleh nak fikir macam mana. Sebab burung tu duduk dalam bumi. Tetapi apabila burung Garuda mengibarkan sebelah daripada sayapnya, nescaya seluruh bumi akan menjadi malam pada waktu tengah hari. Cuba you bayangkan. Macam saya cerita pada kamu, saya pergi rumah kawan saya. Rumah kawan saya tu besar tau. Rumah dia duduk dekat KL tau. Rumah dia punya besar kan. Lebih besar daripada KL. Habis macam mana rumah kawan saya tu? Okay, itu nama dia hyperbola. Hyperbola. Boleh nak ejaan dia iaitu geroda. Geroda.
Lembab betul. Lembab ni maksudnya lambat pun boleh ataupun tidak kering. Tidak kering. Ejaan dia P bukan B. Marhain, H-A-E-N. Marhain ni membawa maksud ordinary people, orang kebanyakan, orang biasa. Okay, orang kecil. Mestika, okay, mestika. Mestika ni iaitu satu cerita-cerita mistik. Cerita mistik, iaitu cerita hantu, cerita gua dalam kubur, keluar pula lagi apa mayat tu keluar sendiri. Okay, ejaan tauge tak ada H. Ni tak ada H. Sama macam tauge, boleh nampak. Okey, baharu. Ingat perkataan baharu dengan perkataan baru. Baru ialah just. Saya baru sampai. Dia ialah teman baharu saya. Ni, boleh nampak. Okey, cucuk. Saya nak 5 cucuk sate. Boleh nampak? Cucuk. Bukan cocok. Cocok ni ada maksud juga. Kalau cocok ni ada maksud. Cocok maksudnya sesuai. Ejaan dia lain. Okey? Sama macam telur, telur. Telur ialah egg tu, eggs. Okey? Egg. Kalau ada banyak telur. Telur ialah logat. H-A-T. Dia bercakap dalam telur Kelantan. Okey, mari makan. Itu telur Kelantan. Okey, jadi satu cucuk sate. Sate. S-A-T-E. Ejaan sate, sate. Sateria. Cucuk. Okey, isyak. Isyak ni sembahyang pukul 8.30 malam. Sembahyang 8.30 malam. Isyak. Ejaan dia ada K. Okey, ni ialah kata nama khas. I huruf besar. Betul kan? 73. Mergastua. Dah sama tadi. Email, ejaan dia macam ni. E-M-E-L. Email. Boleh nampak. Kolesterol. Ini ialah lemak dalam darah. Lemak dalam darah. Kita boleh keluarkan darah. Orang yang high kolesterol, nanti darah tu akan terasing. Boleh diasingkan. Di bahagian atas tu ialah lemak. Just imagine kalau dia masuk dalam kapilari darah. Boleh nampak tak? Itu yang jadi stuck tu. Legenda, L-E, legenda. Legenda ni iaitu cerita-cerita dulu. Contoh legenda Masyuri, okey, beras terbakar. Last 77. Mengetengahkan, kemudian tengahkan. Dia pakai imbuhan mengetengahkan. Maksudnya kawan kamu tu cantik tapi dia pemalu. Kamu cuba sedaya upaya mengetengahkan kawan kamu. Boleh faham tak? Suruh dia ke depan. Mengetengahkan. Tele perbankan. Dulu dash. Sekarang tak ada dash. Sebab semua orang dah biasa dengan phone banking. Tele perbankan. Phone banking. Hambamu. Ingat kalau ada je nak cantum dengan Tuhan. Boleh nampak tak? Okey. Ni. Ada dash dekat sana. Hamba dash mu. Okay, that mean hamba Tuhan. Mu ni merujuk kepada Tuhan. Okay, simpang perenang. Tadi cikgu dah cakap. Dia ada dash sebab dia ialah kata ganda berirama. Merujuk kepada keadaan kacau bilau dalam suasana rumah tangga. Okay, ada tak soalan? Ada tak soalan? Faham tak? Okay, seorang yang cakap tak ada. Okay, faham. Okay, itu sahaja. See you on this coming Wednesday. Bye-bye.